ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah kaum itu mengubah apa yang ada dalam fikiran mereka, apa yang berada dalam mindset mereka. Secara overall aja begini tau. Sebelum kita nak kata wahai suami, bimbinglah aku sebagai seorang isteri ke jalan yang benar. Wahai ustaz, bimbinglah saya ke jalan yang benar. Wahai pas, bawalah tangan saya ke jalan yang benar. Itu maknanya kita masih lagi mengharapkan orang luar yang akan tarik tangan kita pergi ke jalan yang benar. Allah kata perubahan sebenar bukan datang daripada luar. Perubahan sebenar-benarnya ia datang daripada diri sendiri. Kesedaran datang daripada diri sendiri. Contohlah ya, contoh. Katakanlah ustaz ni tamring apa-apa. Contoh. Bila ustaz tak join PAS, tentu sekali ustaz tanya, apa benda yang kena daripada PAS? Oh, orang kata PAS ni ada sebuah parti politik yang insya-Allah ada kebenaran di dalamnya. Maka daripada situlah kita sendiri yang explore kebenaran tersebut. Orang PAS yang paling banyak pergi ke Masjid dan Surau, ayo join pergi Masjid dan Surau. Tapi kalau yang ni pun kita tak terbuat, tapi dalam masa yang sama kita nak maintain kosong. Kenapa lepas tak bimbing aku? Kenapa lepas tak bimbing aku? Salah juga tu. Kita bukan full time bersama dengan mereka. Maka lebih penting kita sedia perubahan. Kita yang mana ada surah, mana ada kuliah, mana ada masjid, mana ada tazkirah, mana jamu, kita kena pergi. Dan itulah sebahagian daripada lengkang-lengkung orang PAS. Kenapa mereka jadi baik? Sebab mereka mahu perubahan itu datang daripada diri mereka sendiri. Jadi anda tetap juga mempertahankan bahawa tidak semua apa yang difikirkan konon-kononnya dalam PAS itu semacam uang sekurang-kurangnya. Memang nobody perfect, tetapi perubahan yang paling ketara ia mesti datang daripada diri sendiri. Contoh, katakanlah suami isteri berkahwin. Si isteri kata, okey abang, bantulah saya ni isteri abang sebagai ketua rumah, jadikan saya seorang isteri yang salihah. Tanya mu tu sendiri nak jadi ataupun jadi isteri yang salihah. Kalau kamu tu sita nak berubah, maka pada masa takkan ke mana-mana. Bukti kamu nak berubah, kamu ubah lifestyle hidup kamu. Pergi dengan kuliah, pergi dengan ceramah, pergi kuliah ilmu dan sebagainya. Okey. Yang kedua, berkenaan dengan isu apakah kita nak warnai perjuangan kita? Apakah nak bergerak seiring di antara dakwah dengan siasat, ataupun kita nak tumpu kepada siasat saja sehingga kita menang Putrajaya, barulah kita akan balancingkan semula antara dakwah dan siasat. Maka jawapannya ialah wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Letaklah sesuatu itu pada neraca dia dan jangan sesekali sengit sebelah. Seekor burung boleh terbang tinggi kerana ada dua sayap. Kalau satu sayap tak boleh terbang. Sama juga dengan PAS, harus seimbang antara dakwah dan siasat. Sayap kanan dakwah, sayap kiri siasat. Oh, insya-Allah akan terus meluncur tinggi. Tapi kalaulah salah satu sayap ini kita tidak ada, tumpu kepada dakwah saja, siasat tak terlibat, akhir sekali PRU tidak ada cara bertanding, maka kita akan tempat. Inilah yang berlaku kepada ulama-ulama di Afghanistan. Akhir sekali mereka dieksploitasi oleh pemerintah. Kenapa? Mereka hanya bergerak pada lapangan dakwah semata-mata. Sebagaimana tempang dan terencat kesempurnaan kalau kita hanya bergerak pada siasat saja, langsung kita sweep under carpet tentang soal dakwah. Akhir sekali berlakulah apa yang berlaku hari ini.
masuk PAS, keluar balik. Kenapa? Kerana kita tak menekan soal dakwah. Yang terbaik ialah bergerak seiring. Dakwah pun kita establish dan siasat pun kita mantap. Ini sebenarnya rahsia yang insya-Allah kita menang dalam keadaan kita masak buah. Kita menang dalam keadaan penuh persiapan. Jadi kalau ditanya, memang nak tak nak kita kena bergerak seiring di antara dakwah dan siasat. Wallahu a'lam. Okey, soalan terakhir. Ustaz soal, insya-Allah. Macam nak menguji. Ada timbulkan satu soalan. Lihat apakah yang sedang melanggar dalam fasa kita masukkan sebagai penegangan itu terlalu rasa, dan yang lebih menundurnya sebagai Ustaz sebenarnya saya melihat pandangan-pandangan daripada luar. Di antara penyebab yang paling utama ialah sebab orang Ustaz dalam muktamar. Sebab dikatakan itu keterlaluan. Bahkan setengah-setengah pihak tidak dipuji. Yang kita mengatakan dua wakil kita itu pengkhianat. Sebab apa? Sebab kalau kita tuduh wakil kita pengkhianat, bermakna PAS diri berkawan dengan ketua pengkhianat. Sebab bukan dia lari kepada Allah, tapi dia lari kepada kawan kita. Jadi Ustaz, kita komen Ustaz. Okey, muktamar dia berakhir dengan penggulungan. Kalau kita lihat kepada penggulungan yang dibuat oleh Presiden, kalau anda amati, adalah mengulangi apa yang termasuk anda sebut. Okey, kalau anda akan disebut contohnya minta jangan ada jemaah dalam jemaah, ada mesyuarat dalam mesyuarat, itu penegasan Datuk Seri Presiden di penghujungnya. Okey, kalaulah disebut dalam dakwah itu pengkhianat, dua Presiden bukan sebut pengkhianat, sebut lebih teruk daripada itu lagi. Jadi kalaulah dikatakan itu sebagai punca menyebabkan berlaku pergolakan, ya, masing-masing membina persepsi, boleh. Tetapi kita mesti refer kepada kepimpinan. Kalau penegasan daripada Datuk Seri Presiden mengiyakan ini adalah pengkhianat, bahkan ini baruah, maka nak tak nak apa lagi kita sebagai orang bawahan mesti akur dalam perkara ini. Yang jadi masalahnya ialah setara tu penegasan dibuat Datuk Seri Presiden, masih ada di kalangan kita lagi nak argue. Inilah kembali kepada cerita tadi, siqah tidak ada, ta'ah tidak ada, walak tidak ada. Dan bila kita tekan tajuk ni, mula dia kata, ni mula nak megat kita ni. Ini yang dikatakan sebagai racun. Kita buat perkara ni untuk mengharmonikan keadaan, bukan untuk menjadikan ia sebagai kelam kabut. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, susah sangat ke kalaulah sekuang-kuang dua hamba Allah itu refer kepada jemaah. Mereka naik, mereka jadi yang berhormat juga atas nama jemaah. Kenapa tindakan mereka membelakangkan jemaah? Itu yang pertama. Soal siapa ini MB, tuan-tuan dan puan-puan, banyak cara yang boleh dibuat, kalaupun tidak dengan cara menandatangani surat tersebut. Tapi oleh kerana kita ni terasa bahawa kita lebih cerdik daripada parti, maka inilah natijah tu. Anda senang je ambil kata kunci. Siapa yang rasa diri dia lebih cerdik daripada parti, salah satu daripada dua perkara yang akan berlaku. Pertama, sama ada dia sendiri akan keluar daripada parti, ataupun yang kedua, dia dibuang daripada parti. Rekod tambah banyak. Siapa yang rasa diri lebih cerdik daripada parti sehingga langgar keputusan parti, tidak lagi memberikan kepercayaan kepada pucuk pimpinan. Sebab apa? Aku lebih cerdik, aku lebih banyak pengalaman. Hujungnya akan berlaku macam itu. Tapi kenapa kita yang berada dalam satu kapal ini tidak boleh untuk memberikan sokongan kepada kepimpinan yang sepatutnya itu yang kita dorong? Kita mahu menerima pandangan-pandangan sepihak. Memang
kita boleh untuk memberikan pendapat yang berbeza, tapi hujungnya keputusan kepimpinan itu adalah yang kita kena pegang. Anda berpandangan macam tu? Dan anda yakin orang-orang yang ada jiwa tarbiyah memiliki pendapat yang sama. Allah. Okey, bersimak soalan. Sekian, terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ucapkan jazakumullah khairan jazak di atas perbincangan perbahasan yang cukup menarik kaitan dengan surah Yusuf ayat 108. Kemudian ada 9 poin utama yang telah dibentangkan akan dapat kita buat balik sebagai bekal dan perjuangan kita terus-terusnya. Jadi untuk makluman semua, insyaAllah diberikan tarbiyah ataupun Ustaz Ulama PAS kawasan Bantu akan meneruskan agenda tarbiyah kita, yang mana insyaAllah pada sesi baru ini akan